Test suara. Hello. Hello. Testing suara 1 2 3. Testing suara 1 2 3. Singling Testing suara 1 2 3. Okey. Okey ya. 1 2 3. Okay, set on set. Camera ready, lighting ready. Link. Share link. Okay. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua penonton-penonton setia 3T Teh Talk. Dan juga saya mewakili semua kru 3T juga memohon ampun dan maaf lah untuk sedikit program kami yang sedikit kurang selepas balik daripada PRK Slim hari itu. Dan saya juga mewakili semua, ini saya juga mohon ampun dan maaf lah kepada semua peminat-peminat tegar, peminat-peminat setia Teh Tarik Talk. Dan pada malam ini kita melakukan live untuk Teh Tarik Talk ini dengan satu tajuk yang sekarang telah pun menjadi bualan oleh rakyat, yang ini mahasiswa khususnya, iaitu soalan yang berkaitan dengan mahasiswa. Tapi sebelum kita perkenalkan tajuk kita pada malam ini, hendaklah saya kenalkan juga kepada para penonton-penonton kita, panel kita pada hari ini. Aku minta juga saya juga minta kepada penonton kita untuk mengenalkan panel kita pada malam ini, iaitu saudara Muhammad Zaki Haryani Kamaruzaman, yang merupakan pengerusi UMNO siswa Universiti Sultan Zainal Abidin atau dikenali sebagai Uniza ya. Betul. Mungkin juga boleh kenalkan sikit lagi. Mungkin dah berkahwin ke, dah ada anak ke? Tengah dating ke? Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Zaki Haryani bin Kamaruzaman. Bahasa dekat je, dekat Simpang. Dan merupakan pelajar tahun akhir pengajian undang-undang Universiti Sultan Abidin. Juga merupakan dunia bermat lah. Kita orang rapat dulu, tapi disebabkan masa tu kita orang tak apa, kita orang bina balik kita punya apa tu? Bonding. Kautan kita. Ini semua ni memang saja nak up kita, nak payung ke pun. Dan mungkin kita pun tak naklah lengah-lengahkan masa lagi. Kita terus nak perkenalkan tajuk kita pada malam ini, iaitu Teh Tarik Talk memperkenalkan iaitu tajuk bantuan kerajaan kepada mahasiswa terjejas Covid, yang mana sekarang telah menjadi bualan para mahasiswa lah kita khususnya, yang ada yang menyuarakan ketidakpuasan hati dan sebagainya. Juga mungkin boleh bagi sedikit mukadimah mengenai situasi sewaktu tiba-tiba Covid ini menganjakkan lagi proses kemasukan mahasiswa ke universiti. Silakan. Sebenarnya Abang Mat, kita panggil Abang Mat boleh. Kita sebenarnya Abang Mat, kita dapat lihat kesan daripada kita punya kelewatan untuk kita masuk ke universiti bukan disengajakan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi disebabkan peningkatan kes yang berlaku sejak semenjak. So kita kena lihat bukan KPT sengaja untuk melewat-lewatkan, tetapi kita kena lihat juga bilangan kes yang menyebabkan KPT terpaksa mengambil pendirian ataupun pendekatan sedemikian rupalah. So benda telah berlaku. Apa yang KPT boleh buat ataupun kerajaan boleh buat, kita bantu mahasiswa dengan pelbagai cara, dengan pelbagai bentuk, agar macam mana masalah yang hadapi oleh pelajar tu sedikit dikurangkan. Ya, betul. Dan mungkin jugalah bila kita nak terangkan tentang bantuan kepada mahasiswa ni, tadi saya telah perkenalkan juga pada penonton kita, iaitu Zaki ini atau adik Zaki ini adalah pengerusi UMNO siswa. Mungkin dinamakan dengan UMNO siswa, mungkin
ataupun setengah-setengah pendengar kita ni baru pertama kali dengar UMNO Siswa. UMNO Siswa ni apa sebenarnya? Silakan. Betul Mat. Sebenarnya kewujudan UMNO Siswa ni sebenarnya masih baru. Masuk bulan 10 ni kita baru menjengah umur setahun. Maknanya kita ditubuhkan pada bulan 10, iaitu ketika PAU 2019. Dan kita akan menjengah bulan 10, kita akan masuk umur setahun lah. So sebenarnya UMNO Siswa ini merupakan sebuah sayap di bawah pemuda, iaitu kita terletak di bawah biro mahasiswa, bawah mahasiswa. Dan tujuan utama UMNO Siswa ini dibentuk ialah kita adalah untuk mengumpulkan mahasiswa dari seluruh IPTA dan IPTS, dan kita bergabung, kita bergerak dan bertindak di bawah UMNO Siswa. Sebab sebelum ni kita ada XBN apa Mat? Kita ada banyak lagi kita ada banyak lagi mahasiswa-mahasiswa, kumpulan-kumpulan mahasiswa yang bertindak dan menyokong di bawah UMNO. Tetapi kini kita kumpulkan satu, iaitu kita ada UMNO Siswa. Maknanya dan kita perbandingkan dengan kelab UMNO luar negara, iaitu kelab UMNO luar negara, tujuan utama pembentukan ialah untuk cater ataupun untuk tackle golongan mahasiswa luar negara ataupun penduduk di luar negara. Dan tetapi untuk UMNO Siswa secara khususnya kita akan cater ataupun kita akan tackle golongan-golongan yang berada di dalam universiti. Dan sebenarnya tindakan mewujudkan UMNO Siswa ini, saya dapat lihat mewujudkan satu anjakan paradigma ataupun kita lihat satu nafas baru, satu yang positif kepada kewujudan parti politik di Malaysia. Kerana apa kita lihat selepas UMNO Siswa dibentuk, parti-parti lain juga mewujudkan satu sayap UMNO, satu sayap mahasiswa. Contohnya macam DAP, kita ada Siswa Roket. Dan kalau yang agak menjadi kita orang punya regu lah, kita ada MKN, Mahasiswa Keadilan. Dan kalau kita ada PAS, kita ada Siswa PAS. Sebenarnya ini adalah kita tolak tepi dulu untuk politik, tapi sebenarnya kewujudan sayap-sayap politik berasaskan mahasiswa ini sebenarnya ialah satu yang bagus terhadap politik Malaysia sebenarnya. Dan kalau kita tahu UMNO Siswa ini adakah berpusat kepada satu tempat sahaja ataupun dia mengikut setiap universiti, sama ada UA ataupun IPTS? Sebenarnya Abang Mat, kita UMNO Siswa ni kita dibahagikan untuk universiti. Contohnya kalau UNIZA, kita ada kelab mahasiswa UMNO UNIZA. Kalau UiTM, yang paling besar Abang Mat, untuk pengetahuan Abang Mat, adalah UiTM sebenarnya. Kerana UiTM ni dia ada banyak cawangan. Untuk pengetahuan Abang Mat, pengerusi UiTM, UMNO Siswa UiTM sekarang ialah ketua penerangan kita, Saudara Iman Nurhizam. Sebenarnya kalau UiTM, kita ada pengerusi pusat, iaitu Iman Nurhizam. Seterusnya dibahagikan mengikut negeri, iaitu Negeri Pahang, Perlis, Johor. Dan di setiap Johor ni, setiap negeri ni, kita akan ada ketua perhubungan sendiri. Maknanya itu kita punya pembentukan struktur organisasi kita orang boleh dikatakan agak teratur dan agak canggih lah untuk sebuah sayap yang baru jangka umur setahun. Betul. Nampak maksudnya mengikut universiti dan kemudian diterusturkan juga mengikut negeri masing-masing. Jika sebuah universiti itu besar lah macam UiTM. Kalau universiti kecil, kita akan tertumpuk ke satu-satu pada universiti sajalah. Satu universiti saja. Betul Mat. Boleh terangkan jugalah sedikit apa fungsi UMNO Siswa ni sebenarnya? Selain sebagai sayap kepada pemuda UMNO, apa lagi fungsi lainnya? Macam saya cakap tadi Mat, sebenarnya UMNO Siswa ni ialah satu sayap untuk yang diwujudkan oleh UNIZA, diwujudkan oleh UMNO untuk tackle golongan-golongan mahasiswa. Kerana kita tahu apabila di masa hadapan golongan proportion untuk golongan pengundi mahasiswa adalah antara
segmen pengundi yang agak besar Mat. Jadi betul. apabila kegunaan UMNO siswa ini ataupun fungsi UMNO siswa ni sebenarnya kita nak ambil golongan mahasiswa dan kita, jika mereka berminat, kita akan terangkan ideologi parti kita apa. Kita adalah nasionalism, kita adalah sebuah parti yang menekankan ketuhanan Melayu, tapi kita tidak akan mengenepikan bangsa-bangsa lain. Jadi selain itu, apa yang kita lihat ialah kita akan UMNO siswa ni adalah satu medium untuk kita melahirkan pemimpin-pemimpin muda, Mat. Ya. Sebab apa? Dalam UMNO siswa ini kita lihat pelbagai program yang dirangka oleh UMNO untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja hebat dalam bidang pendidikan tapi juga hebat dan mahir dalam bidang pengurusan, Mat. Contoh antara program yang kita orang telah buat ialah kita orang telah wujudkan pelbagai segmen pendidikan. Kita ada wujudkan pelbagai bentuk jabatan. Contohnya ada biro politik, ada pengkadiran, ada benda-benda yang diperlukanlah sebagai dalam politik. Tetapi Abang Mat, apa yang saya boleh terangkan kepada Abang Mat, sebenarnya kita punya pendekatan bukan semata-mata politik. Kerana kita juga bertindak dalam bidang akademik dan kita juga bertindak dalam bidang kebajikan sosial, Abang Mat. Sebab apa program-program yang kita orang jalankan sebelum ini bukan tertumpu kepada politik sahaja. Macam berbentuk sukarelawan dan sebagainya. Kita berbentuk sukarelawan. Kita juga pernah turun membantu gelandangan. Kita juga mewujudkan satu bentuk program lah. Kita membantu golongan-golongan gelandangan. Kita ketika COVID ni pun kita ada juga membantu. Dan selain kita ni juga jentera parti, Mat. Kita walaupun macam mana sekalipun kita bergerak atas nama mahasiswa, kita ini adalah jentera parti. Maknanya kita ni bertanggungjawab terhadap kemaslahatan dan pergerakan parti dan kita. menjaga nama baik parti. Betul. Jadi kami juga diberi tanggungjawab untuk memperkenalkan parti, memenangkan kita dalam PRU, PRK. Contoh yang paling dekat ialah pada PRU, pada PAU sebelum ni, Perhimpunan Agung UMNO 2019, wakil UMNO siswa, walaupun pada masa tu baru dalam 3-4 hari dibentuk, telah diberikan peluang untuk berucap di Perhimpunan Agung UMNO. Selain itu juga dengan kami juga bergerak sebagai jentera mahasiswa di PRK Slim, dan kita lihat dengan bantuan kami dan dengan sokongan-dokongan dan padu daripada sahabat-sahabat pemuda puteri UMNO juga, kita telah hampir memenangi semua saluran 5-6. Itu saluran anak muda di PRK Slim. Itu dah saya rasa satu benda yang bagus dan satu signal yang menunjukkan bahawa orang muda telah mula untuk mengenali dan mengenali dan cuba untuk mendekati UMNO yang dulu dirasakan eksklusif. Betul. Tetapi sekarang sebenarnya UMNO ialah sebuah parti yang inklusif. Maksudnya orang kata, boleh dikatakan UMNO siswa ni sebagai salah satu wadah baru untuk menarik anak-anak muda dan khususnya kepada mahasiswa untuk mendekati perjuangan UMNO itu sendiri. Betul, Abang Mat. Mungkin juga lah sebelum kita nak lebih dalam kepada tajuk kita itu bantuan khusus kepada mahasiswa ni, saya minta juga kepada semua penonton-penonton kita, kalau boleh tolonglah like dan share. Saya mohon tekan sekali, tolong kalau boleh share sebanyak mungkin. Dan Alhamdulillah Teh Tarik Talk juga ada YouTube channel sekarang, boleh subscribe YouTube channel Teh Tarik Talk. Just search Teh Tarik Talk, insya-Allah akan nampak di YouTube. Dan juga untuk Facebook kita, saya minta mohon share dan like page Teh Tarik Talk. Sebab apa? Kita ingin menjadikan Teh Tarik Talk ini sebagai satu wadah penyampaian segala bentuk maklumat berkaitan politik, ekonomi dan sosial kepada golongan masyarakat, khususnya kepada penduduk-penduduk dan juga penghuni-penghuni di Parlimen Bukit Gantang. Kita dah promote sikit ni, betul kita teruskan ini. Tadi baru warm up sebenarnya. Ini baru betul-betul kita nak sparring ni. Boleh tadi Adik Zaki ceritakan tentang penubuhan UMNO siswa, fungsinya, dan sekarang kita nak merujuk terus kepada perbualan ataupun bicara kita pada malam ini, iaitu apakah UMNO siswa ada menyediakan juga bantuan kepada mahasiswa yang terjejas COVID pada baru-baru ini? Silakan. Alhamdulillah, sebenarnya apabila berlakunya
pengumuman orang kata kat dalam media sosial sekarang orang kata Mat, pengumuman last minute. Pengumuman last minute yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Antara yang turut terkesan ialah segmen yang terbesar sekali adalah pelajar universiti lah Mat, sebab memang KPT kan. Tadi apabila dan kita juga mahasiswa UMNO, kita turut terkesan kerana yang terkena di secara dalam langsung universitinya ialah kami juga. kerana apabila bukan sahaja kami bukan sahaja apa tu aktivis di luar, aktivis politik di luar, malah kami juga antara mahasiswa-mahasiswa yang aktif di universiti dan kepada ketika itu kami berada di universiti. Ada yang dah pulang, ada yang benda-benda macam ni berlakulah. Tapi alhamdulillah sebenarnya presiden kami dari Universiti Malaya, Saudara Mubarak Kunyi ialah seorang yang orang kata amat proaktif. Berlakunya perkara macam ni, beliau terus call, ajak meeting dengan kepimpinan universiti. Kepimpinan universiti MT, dia orang kata kita kena buat sesuatu. Betul. Kita kena bantu mahasiswa-mahasiswa yang terkesan ni. Dan antara yang kami buat ialah kami wujudkan satu talent hotline Pak Mat. Talent hotline tu kalau boleh anda pergi ke Facebook Kelab Mahasiswa UMNO. Di situ ada untuk talent hotline tu lah. Dan alhamdulillah Pak Mat, pada tak sampai sejam kita orang lepaskan talent hotline tu, talent kami agak jam. Sebab orang ramai banyak call. Orang kata masalah ni. Tapi alhamdulillah disebabkan oleh ada mahasiswa UMNO yang pengerusi yang berada di situ membantu mahasiswa-mahasiswa yang call ni. Alhamdulillah kami dapat sorting maklumat. Dan kita orang telah kelaskanlah kepada 2 kelas bantuan, iaitu bantuan rumah sewa dan bantuan kewangan. Apa ni rumah sewa Pak Mat? Sebenarnya ialah bantuan rumah sewa ni adalah khas untuk kita membuat untuk legal team ataupun pasukan undang-undang UMNO siswa. So dalam terutamanya rumah sewa ni Pak Mat, kita kena tahu dan kita kena sedar bahawa mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya diorang pergi yang terlibat ni, mereka menyewa rumah. Ya, betul. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya dapat kerana saya juga adalah tak apa, faham. Sebenarnya saya juga adalah salah seorang daripada ahli legal team lah. Legal team untuk pengetahuan penuntut semua diketuai oleh Saudara Iman Nur Hizam, Ketua Penerangan. Ya. Dan turut dibantu oleh saya dan Saudari Nat dari UIA. Kami juga adalah pelajar undang-undang. Jadi dan turut dibantu oleh beberapa ahli lain lah, terutamanya dari Uniza sendiri. Kita orang ada 2 ahli. Dan untuk legal team ni, kita orang akan khas untuk tackle isu-isu berkaitan rumah sewa. Antaranya orang tuan rumah tak nak bayar refund, tuan rumah diamkan diri, student tu tak ada kontrak. Masalah utamanya ialah kontrak. Student tak ada kontrak. Sebenarnya dia orang kata dia orang masuk je. Tapi tiba-tiba benda ni jadi tiada peruntukan undang-undang yang dapat membantu mahasiswa ni. Dia terikat dengan tuan rumah. Dan ianya bergantung 100% lah kepada budi bicara tuan rumah. Betul. Dan ianya agak menggusarkannya sebab Bermat, kerana dalam kes yang saya handle, ada mahasiswa ni telah membayar hampir 4,000. Hampir 4,000 kepada tuan rumah. 5,000. Ini yang kes yang saya handle. Mahasiswa ini telah membayar hampir 5,000 kepada tuan rumah tanpa kontrak. Dan apabila benda ini berlaku, pengumuman last minute ini berlaku, sebenarnya ia amat menyusahkan. Terutamanya tuan rumah, kita tahu pengumuman last minute ini bukan semata-mata mahasiswa yang terkena Abang Mat. Ya. Sebenarnya
yang terkena dan turut terkesan ialah tuan rumah. Tuan rumah itu sendiri, betul. Jadi tuan rumah juga perlu menyelamatkan ekonomi dia. Mahasiswa juga perlu dapatkan duit dia. Nah, betul. Jadi benda-benda macam ni yang kita orang cuba selesaikan. Kita orang cuba untuk bantu mahasiswa Menjadi sebagai orang cakap orang tengah. Orang tengah, betul. Kita orang ada yang diorang hantar agreement, kita orang akan tengok okey, you boleh serang, you boleh minta refund melalui perkara ni ataupun section ni. So benda-benda macam ni lah, benda-benda teknikal. Ya, betul. Selain daripada legal team Abang Mat, kita juga ada untuk bantuan kewangan. Ya, bantuan kewangan. Dan untuk masa ini kami masih lagi mencari dana untuk membantu mahasiswa Abang Mat. Sebab kan ada golongan B40 yang terkesan. Kita kena sedar yang banyak golongan B40 terkesan sebenarnya. Sebab betul. Kerana kita tahu untuk masuk ke universiti IPTA ni awam ni sebenarnya Abang Mat. Yang masuk sebenarnya golongan daripada golongan B40 lah. Ya, betul, kan? betul. Sebenarnya yang terkesannya golongan B40. Jadi kami masih lagi mencari dana sebenarnya, insya-Allah kalau boleh, kalau ada penonton-penonton yang ingin menderma, yang berbesar hati, yang berbesar hati untuk membantu mahasiswa, sebenarnya boleh pergi ke page UMNO Siswa Uniza, UMNO Siswa, Kelab Mahasiswa UMNO. Boleh pergi gambar, ada satu gambar itu untuk kutipan dana lah, untuk membantu para mahasiswa yang terkesan. Dan untuk tarian hotline tadi itu, adakah dia memang ada certain waktu sahaja ataupun dia berpanjangan sehinggalah masalah pandemik COVID ini berkurang? InsyaAllah talian hotline ini boleh dihubungi bermula pada pukul 10 pagi 9 ke 10 pagi lah. Boleh bermula 9 pagi. Dan setakat ini kami masih belum lagi berbincang untuk menamatkan talian hotline kami, kerana apa yang kami sedar setiap hari makin bertambah. Kerana apa Pemat, kejayaan pasukan kami dalam menyelesaikan masalah-masalah hindapi student membuatkan mahasiswa ini percaya dan untuk terus membantu mahasiswa lah. Jadi setakat ini kami masih lagi belum berbincang untuk menamatkannya lagi. InsyaAllah kalau bantuan itu tamat, kami akan sampaikan kepada melalui Facebook kami lah. Boleh tekan like, share. Maksudnya segala pengumuman ataupun update-update terkini akan dimaklumkan melalui page Facebook mahasiswa lah. Dan juga mungkin juga kita nak cool down sikit. Saudara Zaki ni, adik Zaki ni saya memang kenal lama dah, daripada satu sekolah lagi. Kami dulu duduk dalam satu pengawas sekali. Saya dah tahu dah gerak kerja dia. Dia kalau buat kerja dengan bercakap dia memang semangat. Macam ni lah. Cuma selamat meja ni berat je. Kalau ringat terpelanting. Ni kita tengok sikit pada komen-komen di live Facebook kita ni. Ni ada dua orang puji ni kata ni. Daripada Nick Muhammad Syafiq saya rasa. Dia kata tahniah pengerusi UMNO Siswa Uniza. Kena kawan kot. Tak kenal. Dan ni seorang, terima kasih. Yang seorang lagi ni Hidayat HGKS. Saya tak tahu singkatan dia, nama demo ni milenium ni pelik-pelik. Dia kata alamak, baru gunting rambut abaki kita ni, dia kata. Yang tu saya kenal. Ya, baru gunting rambut. Sebab kita semangat. Dia mungkin sebab nak live ni, dia nak gunting rambut sikit. Mana tahu kan. Tidak ni Abang, rambut rockers. Terjejak COVID ni. COVID takut nak gunting rambut Abang. Itu juga tadi bila kita sembang mengenai bantuan yang telah dikeluar ataupun disediakan dan bakal juga disediakan oleh UMNO Siswa. Kita juga ingin mungkin panel juga boleh terangkan sikit jika panel mempunyai maklumat mengenai apakah bentuk bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Perak khususnya kepada mahasiswa. Kepada yang ni untuk mahasiswa Perak lah Mat. Ya. Sebab saya juga antara esko pergerakan mahasiswa Perak sebenarnya di universiti. Dan antara bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan negeri ialah kita kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak bantuan sebanyak RM150 kepada semua mahasiswa Perak yang terjejas. Dan macam mana terjadi ialah kita boleh bantuan ini bernama bantuan sara diri mahasiswa sebenarnya. Dan kepada macam mana caranya untuk mendapatkan bantuan ini ialah dengan kita mengisi Google Form yang disediakan oleh pihak kerajaan lah. Tetapi
malangnya hari ini adalah hari terakhir Abang Mat. Jadi semua mahasiswa jangan berlengah Sebelum pukul 12 ya? sebelum 12. Jangan berlengah, ambil masa tak sampai 15 minit pun, tak sampai 5 minit Abang Mat, untuk isi borang-borang ini, satu borang je untuk kita mendapatkan hak kita lah, kerana RM RM150 ini untuk seorang mahasiswa yang terkesan telah diluluskan oleh kerajaan negeri. Jadi teruskanlah ambil peluang ini untuk kita meringankan beban kita dan juga ibu bapa sendiri. Ni kalau boleh saya sharekan juga kepada para penonton kita, pada pendengar Teater Talk kita, iaitu bantuan sara diri mahasiswa oleh Kerajaan Negeri Perak. Bantuan sara diri sebanyak RM150 kepada mahasiswa anak Perak yang terkesan akibat penangguhan pendaftaran untuk sesi Oktober tahun 2020, yang melibatkan peruntukan lebih daripada RM200,000 lebih kurang untuk membantu mahasiswa yang memanfaatkan sebanyak 1,500 mahasiswa yang khususnya tertumpu kepada mahasiswa kumpulan B40. Dan bantuan ini secara tunai dan one off. Jadi saya minta kepada semua mahasiswa-mahasiswa negeri Perak khususnya yang mendengar, ataupun mungkin ayah kepada mahasiswa, ibu kepada mahasiswa, adik atau abang kepada mahasiswa, kakak atau pakcik kepada mahasiswa, untuk menyampaikan maklumat ini kepada mahasiswa agar bantuan kerajaan ini sedikit sebanyak mampu meringankan yang terjejas akibat COVID-19 ini. Tapi tadi saya tertarik juga dengan satu kata-kata adik Zaki tadi apabila kita dalam rancak berbincang ni mengenai tentang pengumuman last minute ni. Saya pun tertarik juga nak tanya, sebab benda ni menjadi macam satu perbualan hangat juga di media sosial. Jadi adakah pengumuman yang diumumkan pada minit-minit akhir ataupun last minute ini merupakan salah satu bentuk kegagalan ataupun kata kelemahan Kementerian Pengajian Tinggi dalam menangani isu-isu pandemik COVID-19 ini? Silakan. Bermat, sebenarnya pada pendapat saya Bermat, sebenarnya ini bukanlah satu kegagalan. Dan ini ialah sebenarnya kegagalan dan kesilapan itu ialah dua benda yang berbeza. Kegagalan ialah kita gagal, ya, kita jatuh. Betul. Tapi kesilapan ini adalah kita salah ke ini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh kementerian sebenarnya adalah satu perkara yang patut dipuji. Kerana apa Bermat? Kita dah tak terjangkau di akal apabila contohnya kerajaan masih KPT masih hari ini memberikan kita pulang ke universiti. Dan dalam universiti itu paling kurang Bermat, contoh Uniza dalam 10,000 mahasiswa hanya ada 2-3 orang yang berjangkit mempunyai penyakit COVID-19 ini. Ia akan mewujudkan satu rantaian penyebaran COVID-19 di dalam universiti. Tak dapat bayangkan apabila mahasiswa, terutamanya pelajar tahun pertama, mereka ingin bersosial, mereka ingin berkenalan dengan pihak universiti, kawan-kawan, tak dapat dijangkau di akal. Ibu bapa menghantar mereka dengan selamat, tiba-tiba pulang dengan penyakit. Betul. Pulang dengan berkain kafan. Wallahu a'lam. Allah. Nauzubillah min zalik. Sorry lah, nervous. Tak apa. Jadi ianya bukan satu kegagalan, sebenarnya ialah satu kesilapan teknik. Dan betul. Sepatutnya perkara-perkara ini kita perlu berikan dengan lebih awal sebenarnya. KPT perlu memberikan dengan lebih awal. Dan kementerian juga haruslah, Bermat, ni nasihat saya, kementerian haruslah sedar dan ambil ini sebagai satu ambil sebagai pengajaran. Betul. Pengajaran dari kesilapan. Kerana damage had happened. Kemusnahan telah berlaku. Betul. Kita baru-baru ini dikejutkan dengan isu Viviana. Mana mahasiswa masih marah dengan kes Viviana apabila seorang menteri, saya tak nak sebutkan nama lah, seorang menteri sanggup, orang kata bahasa kasarnya membuli seorang mahasiswi Unimas ke UMS. Membuli UMS membuli seorang pelajar yang berhadapan dengan kesusahan untuk mendapatkan internet. Kerana
apa yang saya tahu, kerana saya juga telah 2 kali pergi ke pedalaman Sabah dan Sarawak ni, sebenarnya apa yang saudari Viviana terangkan ini adalah satu perkara yang betul. Memang sudah dapat internet dan sepatutnya ini diambil secara positif. Betul. Tapi apa yang berlaku, pelajar ini telah, orang kata telah macam dibuli lah. Orang kata senang-senang cakap dibuli lah oleh menteri. Sanggup kata menipu, tarik balik. Dan mahasiswa secara amnya akan terkesan dengan perkara-perkara ini. Mahasiswa rentetan daripada ini diikuti pula dengan pengumuman last minute ini membuatkan student marah. Dan apa yang tahu apa yang last minute sebenarnya tak memang. Ya. Sebagai orang mahasiswa ni, kalau kita nak buat assignment, kan kita nak buat assignment, sebenarnya baik kita nak buat assignment last minute. Kerana entahlah, bagi saya last minute ni banyak damage daripada banyak damage daripada apa ni, kebaikan yang ada kebaikannya. Tapi orang kata apa yang menjadikan satu lah, saya dulu bekas mahasiswa juga, tapi saya tarikkan satu kata, kan mahasiswa juga suka buat kerja last minute. Apa salahnya KPT buat juga Segala kan. tapi sebenarnya kita kembali kepada normalnya. Betul. Memanglah tak baik, Mamat. Betul. Dan sebenarnya dalam isu ini, yang seperti saya cakap tadi, Bermat, golongan yang terkesan ialah, yang majoritinya ialah golongan B40, Bermat. Jadi kumpulan-kumpulan masyarakat ini perlulah dibantu. Ya, betul. Dan cadangan saya sebenarnya, Bermat, kementerian sepatutnya wujudkan satu task force. Task force ya. Satu task force khas untuk membantu golongan mahasiswa sebenarnya. Golongan mahasiswa dan membincangkan dengan teliti cara-cara untuk membawa balik pelajar ke universiti. Betul. Mungkin juga ada KPT boleh juga membuatkan, orang kata apa, satu, orang kata, capaian bersama dengan Persatuan Mahasiswa setiap universiti. Betul, Bermat. Kita perlu, macam mana sekalipun mahasiswa ini perlu balik kepada universiti. Ya, betul. Kerana contoh pelajar first year, kita tak boleh biarkan mereka kekal di rumah. Ya. Apa nikmatnya dia orang belajar di universiti. Sebenarnya betul. Nikmat belajar di universiti ni lah kita dapat bermasyarakat, meningkatkan kita punya value diri. Tapi kalau betul. kita duduk di rumah, apa manfaatnya? Tapi satu task force ini perlulah meneliti dengan telitilah supaya tindakan untuk membawa balik mahasiswa ke universiti ini tidak mendatangkan dampak buruk kepada situasi COVID-19 sekarang. Maksud itu sebagai salah satu langkah penambahbaikan yang perlu Kementerian Pengajian Tinggi atau KPT ini mengambil berat. Betul, isu tersebut. Dan juga di bahagian komen kita dapat satu persoalan yang ditanyakan oleh Nik Muhammad Syafiq. Dia tanya, nak tanya adik Zaki. Adik, so dia abang lah ni. Abang. Sekarang ni Uniza terpaksa tutup kerana ada salah seorang staf Uniza positif COVID. Betul. Jadi bagi adik Zaki, adakah terjejas bagi pelajar dan staf Uniza? Adakah terjejas bagi pelajar dan staf Uniza? Maksudnya kalau boleh saya cuba memahamkan panel kita, disebabkan oleh salah satu staf Uniza ini terkena COVID, adakah mungkin dengan cara kata menghalang mereka masuk ke Uniza itu sebagai satu langkah terbaik sebenarnya untuk memutuskan rantaian? Silakan. Saya rasa lebih kurang macam itulah soalannya. Pada pendapat saya, sebenarnya itu adalah satu langkah, macam saya cakap awal, sebenarnya itu adalah satu langkah yang amat baik. Kerana apa yang kita lihat, kita ini tak dapat dinafikan, kita semakin lama kita tidak lagi kurang mengamalkan penjarakan sosial, Muhammad. Kita dah jarang pakai mask. Tidak seperti pada peringkat awal, kan, mask kita tukar setiap hari kita tukar. Tapi pada masa sekarang, Muhammad, mask tu kita buka, simpan dalam beg, esok pakai balik. Buka, esok pakai balik. Dah tak ada function. Dan kita dapat lihat, jika perkara ini berterusan dan dibawa ke universiti, sebenarnya akan memberi kesan kepada mahasiswa. Kerana kita dalam mahasiswa, bilik pengajaran, bilik pembelajaran di Uniza tak besar mana, bang. Memang kecil lah untuk 70 orang. Dan kita lihat kalaulah sukar untuk amalkan penjarakan sosial, bang. Jadi pada pendapat saya, untuk kita tidak balik ke Uniza pada masa ini adalah satu tindakan yang amat baik sebenarnya. Tindakan yang baik, ya, betul. Dan Abang Mat, izinkan saya nak ulas berkaitan dengan politik sikit, Abang Mat. Silakan. Saya nak ulas
tentang isu hashtag Menteri KPT letak jawatan yang trending. Ya di Twitter. Ya saya tengok. Saya ingin ulas sebenarnya kerana saya bertindak bukan atas kapasiti sebagai seorang mahasiswa UMNO. Tapi saya bertindak atas sebagai seorang mahasiswa. Dan apa yang saya sedar dan apa yang saya lihat sebenarnya meminta menteri letak jawatan ni mungkin ada baiknya. Tapi pada masa sekarang sebenarnya ia bukanlah satu tindakan yang relevan. Kenapa Bermat? Kerana kita lihat kesilapan terus berlaku. Ya betul. Dan bukannya kesalahan itu bukannya hanya berpaksikan ataupun berpusat kepada KPT. Ya betul. Ia melibatkan banyak kementerian. Ya. Adakah kalau satu kesilapan yang berlaku dibuat oleh menteri bukan kesilapan. Ini adalah kesilapan. Cuma kesilapan ini hanyalah untuk membantu kita. Ya betul. Untuk menyelamatkan kita. Dan adakah kita wajar menyuruh seorang menteri Dr. Noraini untuk meletak jawatan? Dr. Noraini saya kenal secara personal, juga pernah bercakap, pernah duduk satu meja. Sifat keibuannya amat tinggi. Ya. Dia seorang yang sangat open untuk menerima pandangan. Dia juga amat gemar untuk bercakap dengan ketua-ketua mahasiswa. Antaranya ialah seperti MPP, mahasiswa UMNO, macam-macam lagi. Dia sedia untuk menerima teguran. Dan insya-Allah menteri, ini pesanan untuk Dr. Noraini, ambil ini sebagai satu bentuk pengajaran, satu bentuk penambahbaikan untuk di masa hadapan. Agar tidak ada lagi berlakunya pengumuman last minute. Kerana kita tahu Dr. Noraini ini bukannya dalam bidang pendidikan. Dia sebenarnya dulu di zaman BN, Barisan Nasional, beliau ialah Menteri MITI. Kementerian MITI lah. Saya tahu MITI untuk International Trade. International Trade. Apa ni, industri. Ya itulah. Jadi betul. Beliau masih lagi belajar. Kita kena tahu yang pembelajaran ialah long lasting, sustaining untuk pelajaran. Jadi biarkan beliau belajar dari kesilapan beliau. Dan kita sebagai warga KPT, kita mahasiswa terutamanya adalah pemegang taruh paling besar dalam universiti, haruslah menyokong dan mendukung kementerian, membantu kementerian. Dan kita kalau nak menegur, biarlah menegur secara hikmah. Ya betul. Jangan kita hina beliau, menteri TikTok lah apalah, sebenarnya tak. Kan, kita menegur secara hikmah. Kita menegur secara hikmah kerana hikmah itu menyebabkan teguran kita itu lebih menusuk kalbu lah orang kata. Betul. Daripada kita menghina, membuatkan orang yang ditegur itu akan marah. Baik kita tegur dengan hikmah. InsyaAllah pembelajaran terus berlaku dan kita doakan yang terbaik lah untuk situasi pembelajaran face to face di universiti. Dia orang kata apa? Manusia itu melakukan kesilapan. Betul. Kita bukan tapi pada kesilapan yang berlaku itu membolehkan kita untuk mencari kesempurnaan. Betul. Mungkin juga kalau bila kita dengar tadi kan keluhan-keluhan ini, alang-alang mungkin dikatakan bulan 10 atau bulan 11 menjadi tradisi Kementerian Kewangan akan bentangkan bajet. Jadi saya nak tanya satu soalan. Mungkin juga sebagai seorang Adik Zaki, sebagai seorang mahasiswa yang juga sekarang ni telah terjejas oleh situasi semasa ini, mungkin ada juga orang kata apa, sedikit inisiatif atau syur kepada Kementerian Kewangan mengenai bajet 2021 ini untuk mahasiswa khususnya. Saya terangkan secara merangkum apa saja bentuk bantuan lah Bermat. Dan saya akan juga masukkan soalan Bermat. Jadi antara saranan daripada kita telah berbincang dengan ahli mahasiswa UMNO yang lain, antara saranan yang dibentuk disyorkan kepada kementerian ialah kementerian mewujudkan task force yang akan meneliti berkaitan dengan isu kemasukan mahasiswa ke universiti. Meneliti dari segi risiko, dari segi keselamatan dan dari segi kemungkinan peningkatan kes COVID-19 apabila kemasukan pelajar universiti. Kerana kita tahu universiti ni walaupun besar, agak padat. Betul. Agak padat. Betul. Di kafe pun agak padat. Dan
bila situasi agak padat, kita tidak mengamalkan penjarakan 1 meter, benda virus ini senang untuk tersebar, menjangkiti manusia lain. Jadi ini perlu ditelitilah oleh unit task force yang akan diwujudkan di kementerian insya-Allah kelak nanti. Dan selain daripada itu, ini bermain adalah satu isu yang kita agak menarik sebenarnya. Ialah KPT perlu mengkaji semua yuran-yuran yang dikenakan kepada mahasiswa seperti biasa. Kerana kita sedar mahasiswa kena maklum bahawa yuran ni ialah kuasa autonomi universiti. Apa maksudnya? Autonomi ni maknanya itu adalah kuasa universiti, bukan kuasa kementerian. Tetapi kementerian boleh mendesak universiti untuk memasukkan yuran-yuran yang tidak masuk akal untuk ataupun yuran-yuran yang bertindih, dan yang dikenakan ke atas student. Kerana sepertinya yuran kesihatan nampak macam penting, sebenarnya yuran kesihatan. Tetapi Abang Mat, kita kena sedar bahawa ketika COVID-19 ini, kita tidak pergi pun pusat kesihatan universiti kita. Kenapa kita perlu membayar yuran? Mungkin ada beberapa portion yang perlu dikenakan yuran kesihatan ni, tapi mungkin dikurangkan kerana mahasiswa bukanlah antara orang yang akan pergi ke pusat kesihatan universiti pada ketika masa inilah. Dan berkaitan dengan yuran juga sebenarnya terdapat pihak universiti yang masih lagi gagal untuk menyelesaikan isu yuran. Dan ada antara universiti juga saya tak nak sebut universiti mana, hanya seperti melepaskan batuk di tangga dengan KPT kata potongan 15%. Tetapi apa yang saya dimaklumkan oleh pihak student, mereka hanya mendapat RM15. Dan itu sebenarnya agak menyedihkan, kerana mahasiswa pada ketika ini masih mengharapkan potongan yuran mereka. Dan ada juga antara universiti yang masih belum menjelaskan isu potongan, masih lagi isu potongan yuran ini masih lagi tergantung. Dan macam orang kata, digantung tidak bertali, dan ini menimbulkan kegusaran kerana pada ketika pandemik COVID-19 ini, ketika pembelajaran ODL ataupun online learning di rumah ini sebenarnya lagi menelan kos daripada kita belajar di universiti. Dan seterusnya, antara cadangannya ialah kita mencadangkan kepada kementerian berkaitan dengan isu Abang Mat kata kita akan bentangkan bajet. Saya mencadangkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi mewujudkan satu moratorium, mengusulkan kepada Kementerian Kewangan untuk mewujudkan satu moratorium khas untuk tuan rumah. Kenapa Abang Mat? Kerana seperti saya cakap awal tadi, golongan yang terkesan bukan semata-mata golongan mahasiswa, tetapi turut terkesan ialah golongan tuan rumah. Kerana ada antara tuan rumah ini menjadikan sewa rumah ini adalah sebagai satu pendapatan utama mereka. Dan UMNO siswa ambil maklum, dan moratorium khas ini boleh digunakan untuk mewujudkan satu pengecualian untuk bayaran pinjaman rumah contohnya, ataupun bil api dan air contohnya, benda-benda yang teknikal lah untuk sebuah rumah. Untuk mungkin untuk pengecualian bayaran cukai tanah, cukai pintu. Dan tapi kita perlu sertakan dengan syarat lah, kerana syarat-syarat ini perlu digunakan ataupun perlu diberikan untuk mengelakkan salah guna moratorium ini. Betul. Dan antara syarat-syarat yang saya kenal pasti ialah tuan rumah perlu pulangkan semua deposit bayaran yang dibuat oleh pelajar. Dan yang kedua, kita kena wujud perjanjian bertulis di antara tuan rumah dan penyewa. Dan penyewanya lah mesti mahasiswa, bukannya penyewa lain. Penyewanya mesti mahasiswa. Dan orang kata rumah itu kena terletaklah dalam lingkungan universiti. Maksudnya orang kata kena wujudkan win-win situation di antara mahasiswa yang menyewa dan juga tuan rumah yang pemberi sewa. Betul, Mat. Dan syarat yang terakhir ialah permohonan ini perlu dikemukakan oleh
penyewa ataupun mahasiswa kepada kementerian, bukannya tuan rumah. Kerana apa Mat, bila kita sediakan tuan rumah ni, kita takut banyak banyak technical issue, manipulasi akan berlaku. Betul. Jadi biarlah mahasiswa yang mahasiswa yang rasa berterima kasih kepada tuan rumah mereka yang memulangkan semua deposit untuk mendapat semula untuk memberi kelebihan kepada tuan rumah sebagai tanda terima kasih. Okey, sebelum kita lanjutkan pada soalan seterusnya, sebab kita tahu adik Zaki ni bersemangat bercakap, boleh kenalkan dulu teh tarik. Boleh. Nama pun 3T, kalau tak minum teh tarik bukan dia lah. Walaupun sebenarnya Zaki dah minum, dah suku cawan dah, tapi saya pun nak promote juga teh tarik kita ni. Dia kata sedap ya? Sedap. Teh tarik mamak. Memang tak habis lagi. Silakan, nak sambung lagi. Satu lagi. Silakan. Dan saya terpanggil sebenarnya untuk mengetengahkan satu bentuk bantuan yang dikemukakan oleh Ketua Pemuda kita, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, iaitu insentif khas RM500 yang seperti dipinta yang untuk membantu mahasiswa lah. Kerana apa kita tahu, saya dah baca, RM500 ni sebenarnya agak besar, tetapi ianya tidak terlalu besar. Faham tak Muhammad? Sebenarnya ia adalah bantuan yang kita nampak, 500 besar, tapi sebenarnya tak besar. Kerana apa Muhammad? 500 ini akan digunakan student untuk membantu untuk meneruskan pembelajaran online mereka di rumah. Kerana kita kena tahu Muhammad, bila kita belajar online ni, kita perlukan satu connection internet yang baik. Ya, betul. Yang baik. Tak semua rumah kata mempunyai hubungan wifi yang tinggi. Ya. Kadang-kadang macam banyak juga mahasiswa yang mengadu kepada saya yang mereka terpaksa gunakan wifi internet hotspot. Dan sebenarnya hotspot ini tidak mencukupi sebenarnya, kerana apa yang saya tahu dan saya ambil maklum kerana SEM lepas juga kita belajar secara online, untuk satu sesi iaitu dari pukul 9 pagi sehingga ke pukul 6 petang, jika kelas padat, kita memerlukan hampir 2 ke 3 gig internet, sedangkan peruntukan yang diberi oleh kerajaan hanya 1 gig. Ya. Jadi peruntukan internet ini kita perlukan lebihkan. Kita perlu lebihkan, kita tak nak. Kerana jika bagi internet 1 gig tu tak banyak mana Muhammad. Betul. Tak sampai sejam kalau tak saya sampai pakai. Sejam. Dan kalau jika kita memberi bantuan kepada mahasiswa itu sendiri tahu bagaimana untuk keperluan internet dia. Mungkin betul. mahasiswa lain 1 gig tu mencukupi. Ya, betul. Bagi yang kos-kos yang kelas yang padat dari pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang macam jurusan undang-undang, kita orang memerlukan rangkaian internet yang tinggi dan banyak dan besar besar. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, insentif 500 yang dipinta oleh Datuk Ashraf Wajidi Dusuki ni sebenarnya ialah untuk membantu mengurangkan beban kewangan pelajar sebenarnya. Kita nak tahu, student ni nak makan pun bercatu, tapi nak kena bayar internet 100-150 setiap bulan, sebenarnya agak payah sebenarnya untuk mahasiswa ni sebenarnya. Dan RM500 ni akan sedikit sebanyak membantu mahasiswa. Ya, betul. Dan mungkin kita boleh lanjutkan pada soalan seterusnya, iaitu apakah pandangan adik Zaki mengenai bantuan-bantuan yang diberikan kepada mahasiswa oleh NGO, badan-badan NGO dan juga orang-orang persendirian. Contohnya sekarang yang kita tahu menjadi bola ramai macam bantuan yang disediakan oleh Ustaz Abid Liu. Silakan. Pandangan saya sebenarnya, kita dalam pimpinan pelajar sebenarnya amat mengalu-alukan bantuan dari semua pihak kementerian, pihak persendirian, pihak badan NGO. Kita mengalu-alukan, tetapi kita kena alu-alukan itu secara hikmah. Maknanya apa Bermat? Apabila bantuan itu diberikan, bantuan itu adalah untuk memudahkan, tetapi kita tidak mahu bantuan yang diberikan itu akan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Ya, betul. Contohnya seperti Ustaz Abid Liu. Ya. Yang di UPSI. Saya tak pasal sebut lah. Di UPSI Bermat. Tapi saya amat berbesar hati dan menyanjung tinggi
bantuan yang diberikan kepada mahasiswa. Tetapi Abang Mat, apa yang kita kena sedar, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Ya, betul. Maknanya setiap tindakan kita, memerlukan setiap SOP yang ketat. bantuan kita perlu SOP. Perlu satu standard of operational yang sesuai agar COVID-19 ini tidak Lebih berterusan, tersebar, ya. menjadi lebih teruk. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak universiti tersebut ialah mendesak, bukannya menghalang, tapi untuk mendesak pihak Ustaz Abid Liu mematuhi bentuk bantuan, mematuhi SOP yang diberikan. Tapi untuk memaksa Ustaz Abid Liu untuk meminta maaf, saya tidak sokong secara peribadi, kerana kita tahu apa yang berlaku sebenarnya, niat Ustaz Abid Liu adalah baik. Dan itu bukan satu kesilapan. Meminta maaf apabila kita melakukan kesilapan. Tapi apa yang Ustaz Abid lakukan ialah bukan kesilapan. Ianya hanya tidak mematuhi SOP, dan universiti boleh menegur secara baik. Tidak perlu untuk mendesak Ustaz Abid untuk meminta maaf. Saya betul. syarikat emas adalah sebuah syarikat Berada yang di kukuh puncaknya. di puncaknya. Tetapi akibat pandemik COVID-19 ini, mereka hampir lumpuh. Itu agak merisaukan, kerana sedangkan sebuah syarikat gergasi boleh lumpuh, apakah ini pula sebuah syarikat-syarikat SME kecil. Betul. Syarikat kecil dan sederhana. Sebab boleh bila Zaki sebut tu, sekawan-sekawan Abang Mat juga ramai yang terpaksa dibuang kerja daripada AirAsia. Betul. Baru hari itu pada bulan 4 dan bulan 5 kata silap, fasa pertama pun telah dibuang hampir 300 orang. Dan dengan kata sekarang pun dibuang lagi hampir 100 ke 200 orang. Mungkin memang isu ini, sebab saya pun ada terbaca dalam satu artikel mengatakan jika